Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar saudara dan saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Sudah lama kita tidak bersua muka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan yang terbaik untuk kita semua dikala kita menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala ini. Saya mengambil kesempatan ini mendoakan diri saya dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk agar Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan kekuatan, memberikan taufik dan hidayah sebagaimana yang kita biasa mulakan bicara kita minta taufik. What is taufik? Taufik adalah kekuatan untuk melakukan ketaatan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Manakala hidayah memberi erti petunjuk bagaimana untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan itu persis seperti yang ditunjuk ajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara dan saudariku yang sentiasa dalam peliharaan Allah Azza wa Jalla, saya suka untuk berkongsi. Istilahnya sekarang ni saya menyebuk dalam masa saudara dan saudari sedang sibuk menadah tangan bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala ini. Izinkan saya untuk menyebuk sepatah dua kata dan menyampaikan apa yang pernah disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu suatu hadis yang diriwayatkan oleh sepupu baginda Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di mana dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك والصحة قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. Hadis ini terdapat dalam kitab Syu'abil Iman yang direkodkan oleh Al-Muhaddis Al-Imam Al-Baihaqi. Okay. Baik. Kalau kita lihat apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, ini memberi erti yang mendalam buat kita semua. Kerana Nabi mulakan bicaranya dengan perkataan ightanim. Ightanim adalah fi'il amar atau kata orang Jawa command verb lah. Command verb, iaitu kata perintah. Yang kita ertikan sebagai rebutlah. Dia berasal dari kata nama ghanimah. Ghanimah ni maksudnya harta rampasan. Harta rampasan waktu peperangan antara Muslim dan kufar. Apabila kita berjaya menguasai kufar, maka harta yang mereka tinggalkan itu dipanggil ghanimah. Dan Nabi gunakan tadilah fi'il amar, kata kerja, kata perintah tadi, dengan menyatakan ightanim, rebutlah. Grab the opportunity, take advantage. Lima kesempatan sebelum datangnya 5 kesempatan. Macam mana pula begitu? Merapu pula ustaz ni, kan? Silap. Correction. Rebutlah 5 kesempatan, 5 peluang sebelum Allah datangkan 5 ketentuan. 5 ketentuan. Wallahu a'lam. Adakah ketentuan itu berupa musibah, berupa ujian,
tribulasi, mehna. Baik. Apakah yang Nabi maksudkan dengan 5 kesempatan sebelum 5 ketentuan yang Allah kehendaki? Nabi mulakan dengan syababaka. Syabab means masa muda. Itu yang kata orang muda hanya sekali. Saya tak setujulah sebab kita faham muda ni 2 kali. Muda di dunia dan muda di syurga. Kan? Yang kita selalu sembang tu. Dalam hadis Nabi sebut bila kita masuk syurga nanti, insya-Allah kita semua, amin, kita jadi balik semula jadi muda remaja. Yang Nabi kata umur antara 30 dan 33. Okey. Jadi nampaknya saya dengan duka citanya mengumumkan masa muda saya tu dah habislah kiranya. Kalau tengok ni dengan izin. Dia tengok kata orang jauh, yang ini betul jauh. Upane mepluk koyo meti. Translation, Google Translation please. Maknanya udah berubah. Itu menunjukkan masa muda dah berlalu. Kalau saudara dan saudari baca dari surah Maryam. Surah Maryam. Memorize surah Maryam? Letak kopiah balik lah ya. Memorize surah Maryam. Okey. Kalau kita tengok dalam surah Maryam, Allah Subhanahu wa taala memperihalkan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam, dia pernah mengadu kepada Tuhannya, kepada Sang Pencipta, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa pengaduan dia? Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Udah ngapa sampai buka kopiah ni? Jadi kata Nabi Zakaria, ya Allah, dia kata, Tuhanku, sudah sampai waktunya tulang belulangku pun dah rasa lemah. Kan? Kalau kita yang selalu kita bergurau tu, lutut dah longgar weh. Udah longgar dah lututnya. Kan? Apa buat? Jadi kata Nabi Zakaria, semakin lemah tubuh badanku dan rambutku pun semakin memutih, semakin bersinar, memutih uban di kepalaku, tetapi aku tidak pernah rasa jemu atau rasa putus asa untuk berdoa dan meminta kepadamu. Begitulah Nabi Zakaria. Jadi saudara dan saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung lagi. Kang tak habis-habis pula video ni. Kan? Itu yang pertama Nabi kata. Masa muda kamu rebut. Grab the opportunity. Ibadah dengan sebaik-baiknya. Kerana masa muda ini masa yang cukup bertenaga untuk kita rebut peluang ibadah pada Allah. Seterusnya Nabi pun menyampaikan lagi yang kedua, apa kesempatan, apa peluang, advantage. Wasihhataka qabla saqamik. Masya-Allah. Saya sampaikan hadis ni dalam khutbah Jumaat sebelum daripada perintah PKP ni. Seminggu sebelum itulah, sebelum perintah kawalan pergerakan ni. Saya kata masa sihat kita, masya-Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kesembuhan pada siapa yang Allah uji dengan kesakitan, dengan jangkitan wabak coronavirus. Jadi di sini Nabi sebut masa sihat kamu sebelum datang kesakitan buat kamu. Bear in mind, Allah memperihalkan dari surah Asy-Syu'ara. Apa kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam? Memperihalkan tentang Tuhannya, tentang kekuasaan Tuhannya.
Kata Nabi Ibrahim, wa idza maridtu fahuwa yashfini. Apabila aku didatangi sakit, maka dialah Allah yang memberikan kesembuhan kepadaku. Jadi mudah-mudahan pada kesempatan kita yang masih sihat ni, masih boleh menengok langit terbentang luas, masih boleh mendengar kicauan burung di waktu pagi yang hening ni, waktu duha yang tak pernah ada ke pernah dalam kehidupan kita setiap hari ni. Duha ni dia minta off lah. Tak ada duha hari ni. Terus daripada subuh terus ke zuhur. Tak ada nampaknya. Jadi Allah dah bersumpah wadduha, demi waktu duha. Jadi mudah-mudahan pada kesempatan kita yang sihat walafiat ni, kita rebutlah peluang untuk kita beribadah. Yang seterusnya, yang ketiga Nabi sebut dalam susunan tertibnya ni, wa ghinaka qabla faqrik. Masa kamu kaya, kayalah kita. Saya walaupun numpang rumah orang menyewa, tapi masih mampu bayar. Masih mampu ada makanan, ada minuman. Jadi kalau kita ada peluang untuk apa kata orang Jawa, sharing is caring, untuk kita berkongsi kesenangan, kekayaan, kelebihan harta yang kita ada, rebutlah peluang. Sebelum datangnya Nabi kata wal-iyadzu billah, datang kefakiran, yang mana kita berhajat kepada bantuan orang lain. Dan yang seterusnya Nabi kata, Masya Allah, wa faraghaka qabla syughlik. Masa lapang kamu. Saya dulu mengeluh, ya Allah, hari-hari, ialah maklum jadi kuli. Pagi pergi sekolah, balik udah pukul 5. Bertukaran bersiap-siap pula. Nak ke mana? Berjumpa dengan tuan-tuan dan puan-puan lah, saudara dan saudari. Kan? Sekarang ni, apa kata demo? Every day is Sunday. Every day is Sunday. Udah tak boleh keluar. Jadi, kita ada masa faragh, Nabi kata. Masa lapang kamu. Inilah kita rebutlah peluang kita. Be positif. Masa kita Allah beri kesempatan, kelapangan masa ni, kita rebutlah peluang betul-betul untuk bermunajat padanya, untuk mohon bantuan kepadanya, untuk mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Kan kita selalu doa dalam khatam Quran tu, Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri mu'nisa. Ya Allah, jadikanlah untuk kami Al-Quran ni, masa kami di dunia ni, sebagai best friend. Kalau dah best friend, mana pula kita lupa kan? Kita ingat siang malam, kita baca dia, kita usaha untuk menghafaznya, kita usahakan untuk kita memahaminya dan mengamalkannya. Dan begitu juga wa fil qabri mu'nisa. Mudah-mudahan Al-Quran tu jadi teman kita. Anak bini pun tak boleh duduk sebelah kita masa kita terbujur kaku, dia liang lahat nanti. Al-Quran lah. Jadi inilah peluangnya. Faraghaka, Nabi kata, masa lapang kamu, rebutlah peluang untuk kita membasahkan lidah kita dengan Al-Quranul Karim, dengan zikir, dengan tasbih, tahmid. Macam mana selalu kita doa, Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi dhikrik, wa qalban muf'iman bi syukrik, wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Ya Allah, jadikanlah untuk kami lidah yang sentiasa ratiban, basah mengingatimu, badan yang sentiasa mudah untuk beribadah kepadamu, taat kepadamu. Dan yang terakhir Nabi sebut, ini very important, wa hayataka qabla mautik.
Udah berapa dah saudara-saudari kita yang dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala belum sempat untuk kita menyambut Ramadan. Belum sempat mereka. Saya pun tak tahu ni. Tak boleh nak cakap besar. Entah ke kejap lagi Allah hantar malaikat maut. Udah balik kamu katanya. Cakap banyak. Baliklah saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang terakhir ni Nabi kata hayataka, masa kehidupan kamu yang sangat sekejap ini, yang sekelip mata, kata Allah Subhanahu Wa Taala, nak banding dengan hidup akhirat. Jadi masa hidup kamu sebelum datang kematian buat kamu. Jadi sekian saja yang dapat saya berkongsi. Ini aja model saya ada. Jadi di kesempatan ini sekali lagi saya mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan pada kita, taufik dan hidayah untuk kita terus beribadah kepadanya sesuai dengan perintahnya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepadamu sampailah datang kematian kepadamu. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini memberi manfaat untuk diri saya dan buat tuan-tuan semua. Pantun sikitlah sebelum kita berpisah. Apa pantunnya? Musafir kelana sampai ke rantau panjang. Berlayar pula sampai ke Kuala Linggi. Kiranya ada umur yang panjang, insya-Allah dapatlah kita berjumpa lagi. Jadi saya juga mengambil kesempatan nak mengucapkan jazakumullahu khairan katsira, barakallahu fikum. Semoga Allah memberkati tuan-tuan semua yang telah memberi peluang pada saya untuk berceloteh di surau-surau di masjid. Ada yang sekali sebulan, ada yang 2 bulan. 2 bulan pula. Ada yang sebulan 2 kali. Jadi saya berterima kasihlah atas kesudian tuan-tuan beri peluang pada saya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalas kebaikan tuan-tuan semua. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.